Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. So, kita kembali lagi dalam satu lagi segmen ataupun satu lagi kisah yang diminati ramai, yaitu Misteri Malam Khurafat. Untuk cerita pada hari ini, saya ingin menceritakan kepada anda semua, para penonton yang saya sayangi. Bersama saya lagi DJ kesayangan anda, Fitnas. Pada malam ini, saya ingin menceritakan tentang perkara-perkara yang orang kata dilarang oleh agama ataupun perkara-perkara yang syirik menduakan Allah SWT. Dia terjadi atas diri dia dan balasan menimpa atas diri dia. Okey, sebelum itu mari saya disclaimer awal-awal dulu, siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk menonton, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen boleh memeranjatkan diri anda. Anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Jangan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan. Dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Syukur kita kepada Allah SWT. Bacaan doa pun selesai sudah dibaca. Mari kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk cerita yang pertama ini, kisah ini terjadi di salah satu tempat, iaitu Negeri Sembilan. Kisah ini dihantarkan melalui email yang bernama Syahira. Kata, Assalamualaikum DJ Fitnas. Saya ni Syahira, berasal daripada Negeri Sembilan dan berumur 33 tahun. Saya pernah memakai satu untuk kecantikan muka, iaitu susuk jarum emas. Saya memakai ini kerana di kampung saya ada seorang perempuan yang cantik, yang good looking, yang sangat cantik lah. Kulitnya bersih, dia lawa, cantik. Jadi saya ni cemburu. Orang lain semua pandang dia tidak berkelip. Dan dia pernah berkata pada saya, nampak, aku cantik sebab apa? Godaan wanita bisa menggegarkan dunia. Dan apabila dia cakap macam tu, saya rasa tercabar. Saya rasa macam, kenapa dia boleh cantik, aku tak boleh cantik? Saya cuba pergi ke rumah dia, tanya dia apa rahsia dia cantik. Sampailah berulang-ulang kali saya pergi rumah dia, barulah dia bagi tahu sebenarnya dia memakai susuk di muka. 12 batang jarum di muka. Jalum pun boleh Maaf typo. Jarum di muka dia. Dan sebab itu orang semua nampak dia kelihatan cantik, lawa apa semua. Dan Syahira ni pun nekat. Dia kata, aku mesti nak cantik macam Syahira dan aku nak lebih cantik daripada dia. Dan dia pun nekat untuk memakai susuk di wajahnya. Dan dia tidak memikirkan apakah orang kata musibah yang dia akan terima di akhir nanti. Dia pun pergi ke salah satu tempat, di salah satu orang kata rumah yang dia bagi nama samaran ialah Tok Moh. Tok Moh ni dia suka buat-buat orang lah. Contoh, dia suka sihirkan orang, dia suka buat orang tu sampai tak boleh bangun, kaki bengkak besar gajah, perut busung, kembung sampai besar ni. Lepas tu bila dia perempuan ni, Syahira ni pun pergi, dia pergi dengan teman dia. Orang kata, kawan perempuan dia tu pun cakap lah, Tok, dia ni nak cantik macam saya, dia nak lawa macam saya, boleh ke Tok? Dan Tok Moh ni pun kata, contohlah suara boleh, kamu boleh cantik macam dia, tapi kamu harus ikut pantang larangnya. Seolah-olah macam tu suara dia. Dan bila Syahira kata, apa pantang larangnya tu? Dia ada bagi pantang larang dia
tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh makan macam ni, tak boleh makan macam tu. Dah dia pun kata saya setuju tak boleh tengok cermin selama 44 hari. Itu antara salah satu dia bagi tahulah. Apabila dia kata dia setuju, dia dah masukkan orang kata susuk tu dalam wajah dia. Dia pun dia macam rasa letih tau. Dia rasa letih. Pasal besok dia pun balik rumah, dia tidur dekat rumah. Dia ni tengah tunang tau. Dia tunang, dia belum kahwin lagi. Dia tengah tunang. Lepas tu dia tidur, besok pagi tu dia bangun. Dia pergi kerja. Bila dia pergi kerja tu, dia tengok orang semua pandang dia macam tak berkelip. Pandang orang, padahal muka dia tu orang kata tak adalah hodoh, tak adalah muka macam pecah rumah, tak adalah muka macam pecah tanah. Rupa dia elok. Tapi orang pandang dia macam, weh lawa lah. Orang ramai lelaki yang nak try dia. Awak ada nombor tak? Boleh bagi tak? Mana-mana tu kita boleh keluar malam ke, pergi makan ke. Dia rasa diri, aku dah cantik ke? Orang pandang aku macam lain macam je. Sedangkan bos dia pun dulu pun macam bila dia minta cuti ke apa ke, bos dia macam nanti saya beritahu. Tapi bila dia dah pakai benda ni, bos dia dah macam bos saya nak minta cuti. Berapa hari saya nak minta cuti? Awak apa 2 hari, ambil lah 2 minggu. Awak penat tu apa semua. Bos dia jadi macam tu tau. Lepas tu bila dah pakai, tiba-tiba dia langgar satu pantang larang yang Tok Mo cakap jangan tengok cermin dalam masa 44 hari. Dan bila dia langgar pantang, dia tengok cermin, muka dia ni naik macam jerawat, macam bengkak-bengkak tau. Bengkak-bengkak apa semua, bengkak-bengkak. Lepas tu dia pergi jumpa Tok Moh tu balik. Tunang dia tak tahu. Tunang dia pun mungkin jerawat biasa lah kan. Lepas tu Tok Moh tu kata, kalau benda ni kena mandi dengan 7 air longkang. Nak kena main bunga, mandi waktu malam kliwon lah, apa kejadah lah semua. Lepas tu dia cuba buat tapi tak boleh. Lepas tu dia cuba pergi jumpa, dia tak ada boleh juga. Dia sakit tau, muka dia dah bengkak-bengkak apa semua. Dia selalu kena kacau dekat rumah. Dia nampak lembaga hitam melintas. Dia nampak orang sergah dia terperanjat sampai dia pingsan. Lepas tu tunang dia ni tengok dia dah lain tau, dah lain macam. Lepas tu tunang dia bawa dia punya si Syahira ni pergi jumpa satu perubatan Islam. Perubatan Islam ni tengok muka dia kan. Astaghfirullahalazim. Kenapalah kamu ambil langkah ni untuk cantikkan wajah kamu? Lepas tu tunang dia pun kata, Ustaz, kenapa Ustaz? Tunang awak ni dia memakai susuk di wajahnya. Sebab itulah mukanya jadi macam ni. Lepas tu bila tunang dia dengar yang si Syahira ni pakai susuk, dia jadi macam nak marah pun tak, nak menangis pun tak. Dia cuma diam je. Lepas tu dia diam semua. Lepas tu ustaz tu cubalah Lepas tu dia tanya si Syahira, boleh saya nak ikhlas nak bantu awak, tapi awak kena ikhlaskan nanti awak keluarkan susuk ni daripada muka. Boleh? Lepas tu Syahira pun dalam keadaan macam lemah gemalai, dia pun cakap perlahan, dia kata saya boleh, saya ikhlas hati kerana Allah Ta'ala. Bila ustaz tu dengar je saya ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia pun start keluarkan daripada sini, keluarkan apa semua. Barulah wajah ni elok dan benda susuk jarum tu diikatkan dengan kain kafan dan dihanyutkan ke sungai. Dia kata sejak hari itu dia dah bertaubat lah. Dia dah bertaubat apa semua, dia dah semayang taubat apa semua, dia dah tak nak buat perkara-perkara syirik ni. Dia dah berjanji dengan diri dia, dah berjanji dengan tunang dia, dah berjanji dengan mak bapak dia, dia tak akan buat perkara-perkara yang dilarang agama. Dan dia kata saya dah kembali asal dan saya dah berkahwin dan menerima 2 cahaya mata. Dia ada bagi pesanan kepada penonton semua. Dia kata walaupun wajah kita tak cantik, wajah kita pun kurang tampan ke bagi yang lelaki, kurang cantik bagi yang perempuan, janganlah sesekali kita ambil langkah mudah untuk nak cantik. Semata-mata kita nak ambil susuk ni, kita nak cantik, kita nak lawa, kita nak orang pandang kita, kita nak orang junjung kita, orang kata besar-besarkan kita. Kau tengok dia tu jadi cantik ke, macam kau muka hodoh, bukan macam tu. Kita boleh cantik. Allah Ta'ala jadikan semua hamba-Nya cantik-cantik dan handsome-handsome. Dan
Orang kata, dia kata kalau betul, selawatlah banyak-banyak, keluar daripada bilik air, menghadap kiblat, tadah tangan dan selawat banyak-banyak, insya-Allah kita pergilah mana-mana pun orang akan menyukai kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang kata kepada Syahirah menghantarkan cerita ini kepada saya, dan itulah untuk cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni pakai susuk. Dan zaman sekarang pun, zaman 2021 ni, masih ada lagi orang yang memakai macam tu. Bukanlah banyak, tapi segelintir. Okey, itulah untuk cerita yang pertama. Banyak teladan yang kita boleh ambil. Dan sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan lupa subscribe, like and share, dan hit bell notification supaya anda tidak terlepas video-video yang akan datang, dan sebarkan video ini. Kerana kalau anda sebarkan, banyak lagi orang kata pengikut saya ataupun subscriber saya akan menambah lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, mari kita lanjut ke cerita yang terakhir. Okey, untuk cerita yang terakhir ini ataupun kisah yang kedua ini, kisah ini terjadi ataupun kisah ini, saya menerima kisah ini daripada salah satu teman ataupun salah satu kata dia menyukai saya punya video ni. Saya nak katakan macam mana okey, saya teruskan saja. Nama dia Zali. Dia kata, "Assalamualaikum DJ Fitnah. Saya Zali, berumur 22 tahun pada tahun ini dan saya berasal daripada Kulai Johor. Saya pernah melakukan satu perkara syirik yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Ini dia tulis saya pernah menyihir ataupun saya pernah buat perkara-perkara yang tak elok kepada bekas tunang saya. Kerana pada ketika itu dia curang dengan saya. Dia keluar dengan lelaki lain, dia lepak dengan lelaki lain sampai tengah malam. Saya ni tunang dia. Jadi saya macam, sampai hati kau buat aku macam ni. Bila dia jumpa dengan saya, dia selalu maki-maki saya, dia selalu cakap kasar dengan saya, sampai mak saya jadi macam sedih lah, kenapa jadi macam ni kan. Lepas tu bila dia macam tu, dia orang kata, tunang dia yang perempuan ni putuskan tunang secara macam tu je. I putus tunang dengan you. Kata putus. Lepas tu Zali ni pun tak puas hati tau. Dia kata, dia kata dalam hati dia, kau buat aku macam ni kau tunggu satu hari nanti kau akan menyesal seumur hidup. Dia dah ada simpan perasaan dendam. Lepas tu pada satu masa tu, kawan-kawan dia kata, kau dah putus dengan dia, aku tahu macam mana kau nak dapatkan dia balik. Lepas tu Zali ni pun katalah, macam mana aku nak dapatkan dia balik? Malam ni kau ikut aku. Kita pergi satu rumah dekat ujung kampung ni. Orang ni memang famous. Memang famous pula. Memang terror dalam bab-bab kembalikan balik. Boleh orang yang benci kau tu akan sujud dekat kaki kau juga pada hari tu juga. Dahsyat Malam ni kau ikut aku. Zali pun malam tu pun pergilah jumpa salah seorang wanita yang sudah pun separuh umur. Dia kata, dia masuk, kata, Makcik boleh tolong saya tak? Tunang saya ni putuskan tunang dengan saya. Betul, ada gambar dia. Dia ada, ini aku reka lah Ada gambar dia. Ada nama penuh dia. Ada nama mai sini. Orang tu pun buat, ada baca. Dia buat. Lepas tu Zali ni pun melakukan perkara yang sama. Dia sihir tunang dia sampai sakit. Bila dia sihir, dalam 2 minggu macam tu, dia dapat khabar yang bekas tunang dia ni sakit. Tangan dia tak boleh nak bergerak, kaki dia tak boleh nak bergerak. Dia terbaring dia dekat ruang tamu. Lepas tu
Zali ni dapat berita ni, dia senyum je lah. Kawan-kawan dia kata, aku bagi nama samaran kau tahu tak? Tu si Syah tu, bekas tunang kau, tak boleh nak bangun. Tiba-tiba je bagi tadi, dia nak pergi kerja. Tiba-tiba tak boleh bangun, kaki tangan dia tak boleh nak bergerak. Kesian dia, aku tengok. Lepas tu bila Zali dapat dengar cerita tu, dia jadi macam senyum lah. Dia kata, akhirnya berjaya juga rancangan aku. Dan hampir setahun juga benda tu berlaku dekat atas tunang dia. Dan pada satu hari, tiba-tiba si Zali ni sedang tidur, dia dapat satu mimpi. Dalam mimpi dia tu ada seorang orang tua berjubah putih. Ini dia menceritakan lah. Dan sebelum kita teruskan, anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Bila dia dalam mimpi dia tu, dia ternampak seorang orang tua berjubah putih, berkopiah, berkata pada dia, kenapa kau buat dia macam ni? Apa dosa dia pada kau? Kenapa kau buat dia macam ni? Kau tak takut dengan balasan Allah ke? Lepas tu dalam mimpi tu dia kata, dia balaslah balik, kau ni siapa? Kau ni siapa nak atur-aturkan hidup aku? Aku biarlah apa aku nak buat pun, dosa aku yang tanggung. Lepas tu orang yang dekat dalam mimpi dia ni, dia pun tak tahu. Dia kata, kalau kau masih meneruskan benda ini, hidup kau akan sengsara. Lepas tu bila orang tu habis cakap hidup kau akan sengsara, dia tersedar saja daripada tidur dia, satu badan dia berpeluh. Lepas tu dia pergi kerja, dia termenung. Balik rumah dia termenung. Makan pun dia termenung. Dia jadi macam, hati dia tu macam, kenapa aku buat orang macam ni? Dan waktu dia macam tu, dia menerima berbagai gangguan. Contoh macam pintu rumahnya dihempas, orang ketuk pintu rumah dia, bunyi orang mengilai, anjing menggonggong, anjing menyalak dekat depan rumahnya. Bila buka pintu tengok tak ada anjing. Lepas tu bila dia macam tu, dia pun putuskan benda tu, dia yang buat sendiri, dia yang sihir, dia yang tarik balik benda tu. Dia dah tahu apa semua, dia tarik balik. Lepas tu dalam masa seminggu lebih, kawan-kawan dia kata, bekas tunang kau tu, Syah tu, dah boleh bangun lah, Alhamdulillah. Dah setahun lebih dah dia terbaring kat depan tu, dekat rumah dia tu, dah boleh bangun, dah boleh pergi kerja, Alhamdulillah. Lepas tu bila dia dengar macam tu, dia pergi bekas rumah dia, tunang dia pergi minta ampun, minta maaf. Yelah, orang mesti marah kan. Orang mesti marah apa semua. Mak dia kata, sampai hati kau buat anak aku macam ni, sampai hati. Lepas tu dia dah minta maaf berapa banyak kali. Barulah mak bekas tunang dia ni maafkan dia. Dia kata, saya tak kena ulang lagi makcik, saya minta maaf. Dia pergi dekat tunang dia kata, I minta maaf, I takkan buat lagi benda-benda macam ni. Lepas tu tunang dia kata, I pun minta maaf juga. Lepas tu bila dia dah minta ampun apa semua, dia dah okey. Sehingga hari ini dia kata, saya menyesal saya buat dia macam tu. Dan sekarang ni saya dah berkahwin dan menerima 4 cahaya mata. Dia kata, dia bagi pesanan kepada semua, kalau kita dah putus tunang, Allah tu dah aturkan kebaikan kita, dan dia bukan yang terbaik untuk kita, ada yang lebih terbaik. Dan dia pesan, kita takkan jumpa yang lebih sempurna, kerana maaf saya cakap, ini dunia bukan syurga. Itulah untuk kisah yang terakhir. Dan sebelum saya menutup sebelum kita menutup segmen ataupun tirai Fitnah Studios, saya ingin nasihat kepada anda semua. Janganlah kita melakukan perkara-perkara yang menduakan Allah Ta'ala. Janganlah kita menyembah daripada yang satu. Jangan kita buat perkara-perkara syirik yang dilarang oleh agama dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum itu, sekarang ni kes Alhamdulillah makin dia menurun, sikit menurun, kejap naik kejap turun. Tapi kita kena sentiasa jaga, pakai face mask, basuh tangan, hand sanitizer, jaga penjarakan, social distancing, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Isnin di Seram Isnin bersama saya lagi, DJ kesayangan anda, Fitnas. Dan selamat tengah malam.